Cikgu record dulu. Alright. So, sebelum cikgu mula, macam biasalah, cikgu nampak kamu semua ni. Nak tanya dulu. Satinda dah makan ke? Satinda dah makan dah? Satinda? Dah makan dah? Dah. Alright. Mana Angel ni? Nak dengar suara Angel. Hai Angel. Mic okey tak? Dah makan dah? Belum? Okey, kita habiskan kelas. Lepas tu pergi makan, okey? Alright. So, hari ni kita dah belajar banyak kan? Kamu semua dah belajar banyak dengan cikgu kita. Mula-mula kita dah belajar mengenai kasih sayang. Selepas itu, kita juga sudah belajar mengenai adil. Selepas adil, kita belajar pula mengenai berani. Minggu lepas kita last belajar berani kan? Alright. Sekarang ni pula, cikgu nak ajar satu lagi nilai yang baharu, iaitu nilai jujur. Kejujuran terhadap warga sekolah. Jujur ni apa? Dalam bahasa Inggeris kita kata jujur ni honest. Kejujuran ialah honesty. Maksudnya tak boleh berbohong, tak boleh berkata perkara yang tidak betul, tak boleh juga buat perkara yang tidak betul. Kita kena jujur. Kita kena jujur, ikhlas melakukan sesuatu perkara, kita kena baik, jangan menipu. Jujur ni dia punya opposite dia ialah menipu, berbohong. Jujur ni the good side, berbohong ataupun lie tu is the bad side. So kita sekarang nak belajar jujur terhadap warga sekolah. Cikgu dah pernah terangkan siapa itu warga sekolah. Warga sekolah ni ialah cikgu-cikgu kita, kawan-kawan kita dan juga kita punya rakan-rakan. Itu warga sekolah, serta pekerja-pekerja sekolah pun warga sekolah. Alright, jom kita mulakan. Okey, macam biasa sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak bagi tahu semua apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Ada 3 perkara yang cikgu nak bagi tahu dan bagi kamu faham pada hari ini. Hai Alex, baru masuk. Alright, good. Cikgu pun baru start je pasal kejujuran. Okay? Alright. So, ada 3 perkara yang cikgu nak kamu dapat hari ini selepas belajar kejujuran dengan cikgu, belajar pendidikan moral ni. Pertama sekali apa? Menyenaraikan. Kamu semua dapat senaraikan sekurang-kurangnya 3 contoh perlakuan jujur terhadap warga sekolah dengan tepat. Maksudnya kamu tahu macam mana nak berlaku jujur terhadap warga sekolah. Yang kedua apa? Menjelaskan sekurang-kurangnya 3 kepentingan bersikap jujur. Okay. The first thing is, perkara pertama adalah cikgu nak kamu tahu apa itu contoh-contoh jujur. Perkara kedua, cikgu nak kamu tahu apa kebaikan kepentingan yang kamu dapat kalau kamu bersikap jujur. Yang ketiga, cikgu nak kamu tahu menilaikan sekurang-kurangnya 3 kesan tidak bersikap jujur. Kesan ni kesan buruk lah sebab jujur ni kan perkara yang baik. Kalau kita tak bersikap jujur, maksudnya kita berbohong, kita menipu. Kamu akan dapat tahu 3 kesan buruk kalau kita tidak bersikap jujur terhadap warga sekolah. Inilah yang kita nak belajar hari ni. 3 perkara ni je. 3 contoh perlakuan jujur. Lepas tu 3 kepentingan bersikap jujur dan juga 3 kesan tidak bersikap jujur. Okey. Alright, cikgu ada bagi gambar macam biasa. Kita tengok gambar pertama ni. Gambar pertama ni menunjukkan satu orang murid-murid. Murid-murid ni baju pengawas kot. Murid-murid ni yang pertama ni dia mengangkat tangan mengaku perkara yang dia lakukan. Contohnya kalau dia buat silap, dia mengaku perkara silap yang dia lakukan. Ini nak menunjukkan apa sebenarnya? Dia nak menunjukkan sikap jujur. Sebab kita kalau dah buat silap, kita kalau dah buat salah, kita kena mengaku kesilapan kita. Okay? Alright.
Yang kedua ni ialah gambar, nampak tak? Ini tangan orang lain, ini juga tangan orang lain. Contohnya ini tangan Angel dengan ini tangan Kesha Vartini. Kesha tak ada Okey. Angel dengan Kesha contohnya. Angel dengan Kesha dah berjanji untuk sama-sama berkawan dan tidak menipu antara satu sama lain. Itu juga salah satu daripada perlakuan jujur. Dan yang terakhir, nampak tak ni? Budak kecil ni bagi apa ni? Budak kecil ni dia bagi beg duit. Beg duit kepada polis. Kepada polis. Kenapa? Maksudnya sebenarnya budak kecil ni jumpa beg ni dekat tempat lain. Dia bersikap jujur. Dia memberikan beg duit itu kepada orang yang bertugas. Jadi berdasarkan ketiga-tiga gambar yang kamu tengok ni kan, kita tahu bahawa hari ini kita nak belajar mengenai kejujuran. Okey, jom kita tengok. Kita terus dah. Apakah cara untuk menunjukkan sikap kejujuran terhadap warga sekolah? Okey, cikgu nak pilih seorang untuk baca. Ini perkara pertama yang cikgu nak kita belajar ialah cara untuk menunjukkan sikap kejujuran terhadap warga sekolah. Okey, cikgu nak Alex baca boleh? Yang pertama ni. Mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Okey, satu cara ataupun contoh menunjukkan sikap kejujuran adalah kita mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Contohnya kalau kita buat silap, kalau kita tak siap kerja sekolah, kalau kita tak datang sekolah, kalau kita contohlah kita terbuat kesilapan dekat sekolah, kita pergi ke cikgu tu, bila cikgu tanya, kamu tak siap kerja sekolah ya? Kamu perlulah mengaku dan bersikap jujur. Jangan menipu, jangan cakap, cikgu saya siap tapi buku tu saya tertinggal dekat rumah contohnya. Jangan cakap macam tu. Kita kena jujur. Cakap dengan cikgu, cikgu betul saya tak siap kerja sekolah yang cikgu berikan sebab saya terlupa contohnya. Kamu kena jujur dengan cikgu tu supaya kita tidak berbohong. Itu yang cikgu nak kamu dapat pada hari ini. Okey, itu cara yang pertama. Yang kedua, cikgu nak Satinder baca boleh? Boleh. Alright, baca. Tidak mengharapkan hadiah atau balasan. Yes, good. Cara kedua untuk menunjukkan sikap jujur adalah bila cikgu minta tolong ataupun kawan-kawan minta tolong, kita memberikan pertolongan tanpa meminta balasan ataupun hadiah. Kadang-kadang nampak tak ni? Cikgu ni dia nak bagi hadiah tahu dekat murid ni sebab dia menolong cikgu. Tetapi murid ni menolak hadiah tersebut. Sebab apa? Sebab yang ni gambar yang ni. Sorry, cikgu tersilap gambar. Murid ni nak bagi hadiah dekat dia sebab dia tolong. Tapi lelaki ni dia tolak hadiah tersebut sebab apa? Sebab dia ikhlas dan jujur semasa menolong tu. Dia tak mengharapkan hadiah. Okey, yang ketiga. Angel boleh baca? Boleh. Alright. Yang ketiga apa? Melaporkan kepada cikgu sekiranya menjumpai sesuatu barang berharga. Pandai. Ini cara ketiga untuk menunjukkan sikap kejujuran kepada warga sekolah. Contoh, kamu pergi ke kantin. Alex, Angel dengan Satinder tengah pergi ke kantin. Tiba-tiba kamu jumpa apa? Kamu jumpa beg duit dan juga kamu jumpa handphone dekat atas meja kantin. Tak ada orang punya. Maksudnya ada cikgu tertinggal beg dompet dia dan juga handphone dia dekat situ. Jadi, sepatutnya kamu menunjukkan sikap jujur. Buat apa? Kamu ambil beg duit dan handphone tu berikan kepada cikgu yang bertugas. Supaya cikgu yang bertugas ni boleh berikan sebuah pengumuman supaya cikgu yang hilang beg duit dan handphone tu dapat jumpa balik beg duit dan handphone dia.
Bukan kita simpan beg duit, kita simpan handphone tu pergi jual lah. Tak boleh macam tu. Kita kena bersikap jujur. Kita ambil beg duit tu, kita ambil handphone tu, bagi kepada cikgu, cakap, cikgu, saya jumpa beg duit ni, saya jumpa handphone ni dekat atas meja kantin. Mungkin ada cikgu lain yang tertinggal. Itulah cara kamu menunjukkan sikap jujur. Okay? Alright. Lepas itu, kita teruskan. Kita tengok ni. Kita tengok situasi ni. Nombor pertama, nampak tak apa orang ni buat? Dia tengah buat apa ni? Aiman, nama dia Aiman tau. Aiman, nampak tak beg ni? Aiman dia sorokkan beg kawan dia. Nampak tak? Dia ni beg kawan dia. Dia sorokkan dalam almari. Selepas tu, cikgu pun dapat tahu sebab Aiman report dekat cikgu kan. Sebab orang yang beg hilang ni, orang tu cakap kat cikgu, cikgu, beg saya hilang. Lepas tu cikgu pun datang kat kelas. Sesiapa yang telah menyorokkan beg Aiman, sila berjumpa dengan saya di bilik guru. Nampak tak? Beg Aiman ni, ini beg Aiman. Beg Aiman kena sorok dengan orang ni. Jadi, cikgu pun datang. Sesiapa yang telah menyorokkan beg Aiman, sila berjumpa dengan saya di bilik guru. Okey, selepas tu kita tengok apa jadi. Selamat pagi cikgu, maafkan saya yang sorokkan beg Aiman tadi. Nampak tak? Sekarang ni dia mengaku kesalahan dia. Selamat pagi cikgu, maafkan saya yang menyorokkan beg Aiman tadi. Selamat pagi, perbuatan kamu itu salah. Kamu boleh dikenakan tindakan disiplin. Harap kamu tidak mengulanginya lagi. Baiklah cikgu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Okey, daripada cerita ni kan, cerita yang kita dengar ni, daripada cerita ni, walaupun, dia ni nama ni cikgu letak nama dia Abu tau. Walaupun Abu melakukan kesalahan, walaupun dia sorokkan beg Aiman kan, walaupun dia sorokkan beg Aiman dekat dalam almari, tetapi dia menunjukkan sikap jujur. Ini yang penting. Walaupun dia buat salah, tapi dia menunjukkan sikap jujur. Dia pergi jumpa cikgu tu, dia minta maaf dan juga dia mengaku dia yang sorokkan beg Aiman. Selepas itu, dia berjanji tak akan lakukan kesalahan tu lagi. Jadi, dalam cerita ni, Abu dia menunjukkan sikap jujur kepada warga sekolah. Walaupun dia membuat kesalahan, dia membuat kesilapan, tetapi dia bersikap jujur. Ini yang cikgu nak bagi tahu kat kamu semua. Walaupun kamu pernah buat silap, kalau kita main-main dengan kawan kita ke, kita sorokkan barang kawan kita ke, ataupun ada apa-apa kesilapan lain, yang penting kamu perlulah bersikap jujur. Kamu perlu mengaku kalau kamu buat kesalahan tersebut. Okey, kita tengok cerita lain pula. Tengok yang cerita yang ni panjang sikit. Alina telah meminjam buku cerita daripada Kumar. Okey, mula-mula. Alina pinjam buku cerita daripada Kumar. Okey, setelah selesai membacanya, Pavitra pula ingin meminjam buku tersebut daripada Alina. Macam ni. Mula-mula Alina pinjam buku daripada Kumar ni. Selepas tu, lepas Alina habis baca, nampak tak belakang ni? Ni Pavitra. Pavitra pula nak pinjam daripada Alina. Tapi apa Alina buat? Alina tidak membenarkan Pavitra meminjamnya. Alina meminta Pavitra mendapatkan kebenaran daripada Kumar. Nampak tak? Perbuatan Alina inilah perbuatan yang jujur. Sebab apa? Sebab Alina dia pinjam dengan Kumar. Jadi, bila Pavitra nak pinjam pula dengan dia, dia tak bagi. Sebab buku tu buku Kumar, bukan buku dia. Jadi, dia kata dengan Pavitra, Pavitra, kamu tanya Kumar dulu. Kalau Kumar bagi kamu pinjam, saya bagilah buku ni. Sebab buku ni buku Kumar. Jadi, Alina menunjukkan dia jujur. Dia jujur dalam persahabatan dia. Dia tidak bagi terus buku ni dekat orang lain. Sebab itu bukan buku dia. Sebab dia pun pinjam daripada Kumar. Itu yang pertama. Selepas tu, bila dekat waktu rehat kan, Alina pulangkan buku tu dekat Kumar. Lalu, Alina cakap terima kasih lah. Sebagai tanda terima kasih, Alina nak belanja Kumar makan dekat kantin. Tapi Kumar tolak kerana dia ikhlas dan jujur meminjam buku tersebut. Kali ni kita tengok pula macam mana Kumar ni dia menunjukkan sikap jujur dia.
Dia tak ambil pun Alina nak belanja dia makan. Sebab apa? Sebab dia jujur. Dia ikhlas dalam bagi pinjam buku tu. Dia bagi pinjam, dia tolong bagi pinjam buku tu dekat Alina bukan sebab dia nakkan sesuatu ganjaran. Dia memang nak menolong, dia memang nak bagi pinjam. Itulah cara menunjukkan sikap kejujuran. Dalam satu cerita ni ada dua sikap kejujuran yang ditunjukkan. Pertama, Alina yang tadi kan. Alina menunjukkan sikap kejujuran kerana tidak memberikan buku tanpa kebenaran Kumar. Alina kan pinjam buku Kumar. Lepas tu orang lain nak pinjam pula buku tu. Alina ni jujur. Alina kata, saya tak boleh bagi kamu pinjam sebab buku ni bukan buku saya. Buku ni buku Kumar. Jadi kalau kamu nak, minta kebenaran dengan Kumar. Inilah kejujuran. Kumar pula menunjukkan sikap jujur dengan menolak hadiah yang diberikan oleh Alina kerana ikhlas dan jujur memberikan pinjaman buku itu. Nampak tak? Kumar pun jujur. Dia jujur macam mana? Dia, hello Kesha, baru masuk. Okey. Kumar pun dia jujur juga. Dia jujur macam mana? Dia tidak mengambil hadiah ataupun ganjaran yang Alina nak belanja dia. Sebab apa? Sebab dia ikhlas, dia jujur bagi Alina pinjam buku tersebut. Okey. Sekarang kita nak buat kuis sikit. Cikgu akan tanya seorang-seorang. Okey, kamu bagi tahu jawapan dia jujur ataupun tidak jujur. Pertama sekali, Satinder, boleh? Boleh. Alright, good. Aminah mengaku kesalahan tidak menyiapkan kerja sekolah kepada cikgu. Adakah perbuatan ini jujur atau tidak jujur? Tidak jujur. Cuba baca betul. Alina mengaku, dia mengaku kesalahan dia. Saya tidak siap kerja sekolah, cikgu. Dia mengaku kesalahan dia tidak menyiapkan kerja sekolah kepada cikgu. Adakah dia jujur ataupun dia tidak jujur? Jujur. Jujur, pandai. Dia jujur walaupun dia salah, walaupun dia tidak siapkan kerja sekolah, tapi dia menunjukkan sikap jujur. Dia jujur beritahu cikgu dia tidak siapkan kerja sekolah. Okey, Alex. Siu menyorokkan beg Ahmad dan tidak mengaku kesalahannya. Adakah ini perbuatan jujur ataupun tidak jujur? Tidak. Tidak jujur. Dia dah buat kesalahan. Siu sorokkan beg Ahmad, tapi dia tak mengaku pula kesalahan dia. Bila dia tak mengaku kesalahan dia, dia berbohong. Maksudnya dia tidak jujur. Okey. Kesha nak jawab soalan? Kesha nak try jawab soalan tak? Hello, Kesha. Tak, cikgu. Saya tak tahu. Okey. Nanti cikgu ulang balik untuk kamu, ya? Okey, kita pergi balik kepada Alex sebab Angel pun dah left. Okey, Alex. Siti menjumpai telefon di kantin sekolah dan tidak memberikan kepada guru bertugas. Siti jumpa telefon dekat kantin sekolah. Lepas tu Siti tak berikan pun kepada cikgu yang bertugas. Ini perbuatan jujur ke tidak jujur, Alex? Tidak. Tidak jujur. Kalau jujur macam mana sepatutnya? Memberikan barang tu kat cikgu. Betul. Kalau jujur, kita kenalah bagi barang tu kepada cikgu yang bertugas. Supaya cikgu bertugas tu boleh bagi handphone tu kepada orang yang hilang tu. Ini kalau Siti ni dia bawa balik rumah, maksudnya dia pakai sendirilah. Tak bolehlah macam tu. Itu dah dikira mencuri dan berbohong. Itu tidak jujur. Okey, Satinder. Kumar memberikan pertolongan kepada Anis tanpa meminta ganjaran. Bagus Kumar ni. Dia bagi pertolongan kepada Anis. Dia tak minta ganjaran pun. Dia tak minta hadiah pun. Ini jujur ke tidak jujur, Satinder? Jujur. Jujur, pandai. Maksudnya bila dia berikan pertolongan tu, dia buat secara jujur dan secara ikhlas. Dia tidak meminta apa-apa ganjaran, apa-apa hadiah kepada siapa tu? Kepada Anis. Maksudnya dia memang tak nak hadiah pun. Dia tolong sebab dia nak tolong. Okey, yang terakhir, Siti berbohong mengenai kerja sekolah beliau kepada cikgu. Cikgu tanya pasal kerja sekolah, dia tak siap, dia tipu cikgu tu. Jadi Alex, adakah ini jujur ataupun tidak jujur?
Tidak. Tidak jujur sebab dia bohong. Mana boleh kita berbohong? Kalau kita tak siap, cakap je lah kita tak siap. Cikgu pun tak marah. Okey, tadi tu kita dah tahu dah contoh-contoh bersikap jujur dekat sekolah, betul tak? Kita dah tahu contoh-contoh dia. Sekarang ni kan, kita nak tengok kepentingan dia tau. Kepentingan ni apa? Kebaikan kalau kita bersikap jujur. Pertama sekali, saya nak Kesha cuba baca ni. Kalau kita bersikap jujur, apa kebaikan dia yang pertama ni? Disayangi warga sekolah. Disayangi warga sekolah. Kalau kita bersikap jujur, contoh tadi kan, tadi kita pergi, kita tolong kawan kita tanpa minta hadiah. Lepas tu kalau kita jumpa barang yang hilang, kita bagi dekat cikgu. Lepas tu lagi kalau cikgu tanya kita satu soalan, kenapa kita buat salah, kita mengaku, kita minta maaf. Jadi semua orang akan sayang kita. Kawan-kawan kita akan sayang kita, cikgu-cikgu kita pun akan sayang kita juga. Okey, yang kedua, apa kebaikan ataupun kepentingan kalau kita bersikap jujur ni? Okey, cikgu nak Satinda baca ni apa? Kebaikan yang kedua ni, Satinda. Apa dia? Yang ni. Cuba baca yang ni. Menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran. Thank you, Satinder. Jadi kalau kita bersikap jujur dekat sekolah kan. Kalau kita bersikap jujur dekat sekolah, kita akan tegakkan kebenaran. Kita tidak akan berbohong. Kalau cikgu tanya, kamu tak siap kerja sekolah ke? Betul, cikgu. Saya tak siap kerja sekolah. Oh, Angel. Alright, tak apa, Angel. Kalau Angel nanti lepas kelas, boleh stay dengan Kesha. Kalau cikgu akan ulang untuk kamu dua-dua. Kalau kamu nak stay. Alright. Kita sambung ya. Kepentingan yang kedua adalah menegakkan kebenaran. Kalau kita bersikap jujur, kita tidak berbohong, jadi semua perkara yang kita lakukan adalah benar dan baik. Walaupun kita tak siap kerja sekolah, walaupun kita ada sorokkan beg kawan-kawan, tapi kita jujur, kita mengaku kesilapan kita, jadi kita dapat tegakkan kebenaran. Okey, yang ketiga ini, Alex cuba baca. Yang ketiga apa kepentingan dia? Memudahkan warga sekolah. Memudahkan warga sekolah. Apa maksud memudahkan warga sekolah ni? Kalau kita bersikap jujur kan, contohlah tadi tu, kita jumpa handphone, lepas tu kita jujur, kita bagi dekat cikgu supaya cikgu boleh bagi dekat orang yang hilang tu. Kita dah memudahkan orang yang hilang tu. Untung orang tu dapat handphone dia balik. Kalau tidak, orang yang hilang tu tak dapat pun handphone dia balik. Kalau kita bohong, kalau kita tak jujur, kita simpan handphone tu, kita bawa balik. Sebab itulah kita kena bersikap jujur. Okey, perkara terakhir yang kita nak tengok pada hari ini adalah tadi kan kebaikan kalau kita bersikap jujur. Sekarang ni kesan kalau kita tidak menunjukkan sikap jujur. Kalau kita asyik berbohong je, kalau kita asyik tak buat jujur dekat sekolah, kalau kita asyik berbohong kan, akan ada kesan-kesan buruk tau. Bukan kesan baik, kesan buruk. Kalau kita buat sikap jujur, kita dapat kesan baik, kepentingan dia. Kalau kita tak buat, kita dapat kesan buruk. Yang pertama ni apa? Cuba Angel baca kalau Angel boleh. Dah okey dah internet? Tak okey juga Alright. Cikgu panggil Kesha baca, okey? Kesha baca yang pertama ni. Dibenci warga sekolah. Nampak ni, dibenci warga sekolah. Maksudnya, kalau kamu tak jujur, kalau kamu tidak menunjukkan sikap jujur, kamu akan dibenci oleh warga sekolah. Maksudnya, contoh kan, kamu asyik tipu cikgu je mengenai kerja sekolah, kamu asyik tipu kawan-kawan kamu, lepas tu kamu buat apa lagi? Kamu mencuri, kamu nampak handphone, nampak dompet dekat kantin, kamu tak jujur, kamu ambil, simpan, bawa balik rumah. Nanti
orang tak suka dengan kamu, orang akan benci kamu. Warga sekolah benci dengan kamu, maksudnya kawan-kawan tak suka, cikgu-cikgu pun tak suka dengan kamu. Sebab kamu tak jujur, kamu suka berbohong. Okey, yang kedua, Alex, apa kalau kita tak jujur ni, kita akan dapat apa ni? Yang kedua. Berlaku penipuan. Berlaku penipuan. Nampak ni? Ini perempuan ni cakap-cakap keluar ular. Ini pun cakap-cakap keluar ular. Maksudnya perkara yang dicakapkan tu tidak betul, tidak benar, asyik berbohong je. Sebab mereka ni tidak jujur. Mereka asyik-asyik nak menipu, mereka asyik-asyik nak berbohong. Jadi berlakulah penipuan. Dekat sekolah nanti semua orang asyik tipu je. Tak seronoklah sekolah macam tu. Itulah kesan dia kalau kita tak bersikap jujur. Dan yang terakhir, Satinder, yang terakhir, cuba baca. Menyusahkan warga sekolah. Menyusahkan warga sekolah. Yelah, kesian, susahlah warga sekolah. Kalau kita asyik tipu dekat cikgu kita mengenai kerja sekolah, kesian cikgu-cikgu tak tahu kamu faham ke tidak. Kalau kita pula jumpa barang, lepas tu kita tak jujur, kita bawa balik, kesian orang yang hilang tu. Orang yang hilang barang tu nanti susah, dia tak ada handphone, tak ada beg duit dan sebagainya. Itulah hari ini kita belajar 3 perkara tadi. Pertama tadi kita dah belajar apa? Pertama tadi kita dah belajar contoh-contoh bersikap jujur dekat sekolah. Macam mana kita nak bersikap jujur dekat sekolah tadi kan? Ada 3 contoh yang cikgu bagi. Kalau kita buat silap, kita mengaku kesilapan kita. Kalau kita buat menolong orang, kita tak harapkan hadiah ataupun tak harapkan balasan. Kita tolong dengan jujur, dengan ikhlas. Kita tolong sebab memang nak tolong. Lepas tu kita kalau jumpa barang-barang berharga, kita laporkan kepada cikgu. Itu cara-cara dia. Lepas tu apa lagi kita belajar? Okey, ini contoh-contoh tadi kan, ini aktiviti yang kita buat. Okey, selepas itu apa yang kita belajar adalah kepentingan dia. Apa yang kita dapat? Kalau kita bersikap jujur, apa kebaikan-kebaikan yang kita dapat kalau kita bersikap jujur kepada sekolah, kepada warga sekolah, kepada rakan-rakan, kepada cikgu. Lepas itu last sekali kita belajar apa? Kita belajar kalau kita tak bersikap syukur, kita akan dapat perkara-perkara buruk ni. Kita akan dibenci warga sekolah, kita akan menyebabkan banyaknya penipuan, kita akan menyusahkan warga-warga sekolah. Itulah dia apa yang cikgu nak cuba sampaikan pada hari ini. Okey, macam biasa jangan lupa untuk lakukan tugasan. Cikgu nak tunjuk kat kamu tugasan yang cikgu hasilkan pada hari ini. Tunggu sekejap ya. Sekejap ya, cikgu akan tunjukkan tugasan yang cikgu dah hasilkan untuk kamu pada hari ini. Kejap. Sekejap ya, cikgu tunjuk kejap. Mana kamu punya tugasan cikgu buat ni? Yang ini. Okey. Sekejap ya, loading. Alright. Okey, kamu nampak tak yang cikgu tunjuk ni? Okey, good. This one. Okey. Alright. So, macam biasa, tulis nama kamu, tulis kelas. Nyatakan 3 contoh bersikap jujur. Cikgu dah bagi tahu tadi 3 contoh tu kan? Kamu tulis balik. Apa contoh-contoh bersikap jujur tu? Cikgu nak tengok kamu faham ke tak orang bersikap jujur ni. Lepas tu, cikgu pun bagi tahu apa kebaikan-kebaikan yang kamu dapat kalau kamu bersikap jujur. Ingat tak tadi? Kamu akan disayangi warga sekolah. Tulis semua dekat situ. Lepas tu sama juga. Yang ketiga ni ialah apa kesan kalau kita tidak bersikap jujur. Kalau kita jahat, macam kita berbohong, kita tak bersikap jujur, apa kesan dia? Itu tugasan. Lepas tu macam biasa nanti cikgu akan tengok apa tugasan yang kamu lakukan. Kita akan bincang sama-sama. Kalau ada yang silap, cikgu betulkan. Okey. Alright, dah 35 minit kita
Google Meet pada hari ini, cikgu nak tanya dulu, ada apa-apa soalan tak? Cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu ni, ada apa-apa soalan tak yang kamu nak tanya mengenai kejujuran? Kita akan belajar kejujuran ni macam biasalah, sama macam Adil tu. Kita akan ulang lagi kejujuran ni pada minggu-minggu yang akan datang, sampai kamu faham. Selalunya kita akan ambil masa 2 minggu. Okey, ada soalan tak? Pertama sekali cikgu nak tanya Satinder dulu. Ada soalan tak mengenai? Tak ada soalan. Kesha nanti. Kesha sebab Kesha masuk lambat kan? Alright. Satinder, ada soalan tak mengenai kejujuran? Tak ada, cikgu. Tak ada. Jadi Satinder kena jujur ke tak perlu jujur? Jujur. Kena jujur. Good. Alright. Alex ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Alex kena jujur tak kalau kat sekolah nanti? Kena. Kena. Kita kena jujur. Dan akhir sekali Angel ada soalan tak? Angel? Ya. Ada soalan tak mengenai jujur? Alah, internet Angel slow, kesiannya. Alright, tak apa. Nanti cikgu record ni, lepas tu cikgu boleh share ke Angel supaya Angel boleh tengok balik. Tapi cikgu tahu Angel faham apa yang cikgu ajarkan sebab tadi Angel masuk, Angel dapat jawab juga soalan-soalan dia. Okey, untuk lastly sebelum cikgu habiskan kelas, untuk Kesha boleh stay after the class. Kita bincang sedikit part awal tu kalau Kesha betul lah kalau Kesha nak. Untuk yang lain boleh bersurai, boleh leave the meeting. Okay, have a good day, stay safe. Macam biasa, jumpa the next class. Jangan lupa buat tugasan. Okay, alright, kalau Angel nak stay pun boleh stay juga. Yang lain kalau nak left boleh left. Okay, bye bye. Sama-sama Satinder. Terima kasih, cikgu. Sama-sama Satinder. Alex silap lah. Alright. Okay. Okay, so now Kesha, kita bincang sikit je tadi. Kamu masuk taklah lambat mana. Kamu masuk sikit je tadi lambat. Alright, so kita akan revise bahagian yang depan saja sikit. Mana tadi ya? Wait ya. Cikgu sharekan screen. Saya tak tahu, cikgu saya. Apa dia? Apa dia, Kesha? Kamu tak buka mic. Oh, sorry, ada call. Apa dia? Saya. Oh, okay. Apa kamu cakap tadi? Saya ada banyak sekolah punya kerja sekolah. Sekarang saya dah mari dalam kelas. Oh, Sorry, cikgu. you siapkan kerja sekolah ke? Bagusnya. Okay. Jangan alright, no problem. Jangan risaulah, kalau cikgu pun tak bagi banyak kerja sekolah. Okay. Cikgu ulang sedikit. Kamu tak masuk lambat pun tadi. Sikit je lambat. Bahagian depan saja. Hari ini kita akan belajar mengenai kejujuran tau. Kejujuran ni apa? Kamu dah belajar dengan saya mengenai kasih sayang, mengenai adil, dan last week kita dah belajar mengenai berani. Kejujuran is honesty. Honesty in English lah. Maksudnya kita tak boleh berbohong. Okey, apa yang cikgu nak kamu belajar adalah 3 contoh perlakuan jujur. Saya tak. Sorry. Cikgu punya internet masalah tadi. Sorry. Okey, kita sambung. Ada 3 perkara yang cikgu nak kamu tahu tau mengenai subjek moral ni. Pertama sekali tadi ialah 3 contoh perlakuan jujur terhadap warga sekolah.
Tiga saja contoh yang cikgu nak kamu tahu sekurang-kurangnya. Ini yang kamu terlepas. Selepas itu, tiga kepentingan. Kepentingan ni kamu ada kan tadi kan? Kalau kita jujur ni, kita akan disayangi oleh semua orang sekolah. Semua itulah. Lepas tu, cikgu nak kamu tahu tiga kesan kalau tidak bersikap jujur. Apa tiga kesan kalau tidak bersikap jujur ni? Mestilah kesan buruk sebab kita asyik berbohong. Okey, jom kita tengok yang pertama tu. Ni first kali ialah gambar. Gambar yang pertama ni adalah sekejap ya, ada lecturer cikgu message. Nak switch. Ya. Switch ke? Kejap, cikgu punya lecturer message jap. Ada cikgu. Okay. Alright. Let's go. Ada gambar kan? Nampak? First gambar ni ialah menunjukkan seorang ini pelajar tau. Pelajar ni angkat tangan. Dia mengaku kesalahan yang dia buat. Maksudnya, dia ni orang yang jujur. Itu yang pertama. And the second one is, nampak tak? Ada gambar dua tangan. Satu tangan orang lain, satu tangan orang lain. Contohnya tangan Angel dengan tangan Kesha. Dia macam janji. Macam ni. Janji. Kan? Maksudnya... Yes, best friends. Maksudnya, dua-dua orang ni, dia jujur dalam persahabatan dia. And then the third one is, nampak tak? Ada murid ni, dia bahagi dompet ni kepada polis. Maksudnya, dia jujur. Dia jumpa dompet tu, dia jumpa beg duit tu, dia berikan kepada polis supaya polis boleh bagi kepada orang yang hilang tu. Okay, so maksud tiga-tiga gambar ni adalah, kita nak belajar mengenai honesty, iaitu jujur. Okey, inilah yang Kesha tertinggal tadi. Inilah contoh-contoh ataupun cara-cara menunjukkan sikap kejujuran dalam warga sekolah. Macam mana cara dia? Pertama sekali, for example, contohnya kalau kita ada buat silap, kalau kita ada buat salah, cikgu tanya, kenapa tak siapkan kerja sekolah? Ataupun, adakah kamu telah siapkan kerja sekolah? Apa yang kamu perlu buat adalah bersikap jujur. Just tell the truth. Maksudnya bagi tahu je perkara tu kepada cikgu. Cikgu, saya tidak siap kerja sekolah sebab kerja sekolah saya terlalu banyak. Saya tak sempat nak siapkan. Ataupun, cikgu saya tidak siap sebab apa? Sebab saya terlupa. Minta maaf cikgu. Itulah kejujuran yang kita nak. Kita tak payah menipu. Tak bolehlah menipu cakap, cikgu saya dah siapkan tetapi buku itu hilang. Itu berbohong. Kita tak boleh berbohong. That is the first one. Cara menunjukkan sikap kejujuran. Yang kedua adalah tidak mengharapkan hadiah atau balasan. Maksudnya dekat sini adalah kalau contohnya kawan kamu ada tolong kamu ataupun kawan minta tolong. Contohnya, Kesha tolong ajarkan saya tajuk sains contohnya. Kamu menolong dia dengan jujur. Maksudnya, bukan kamu tolong dia sebab kamu nak duit ke, kamu nak makanan ke, bukan. Kamu tolong dia sebab memang nak tolong sebagai kawan. Itu yang kita nak. Nampak tak gambar yang ni? Kawan dia tolong, orang ni, laki ni tolong dia. Lepas tu dia nak bagi hadiah. Lelaki ni tak ambil pun, dia tolak. Sebab apa? Sebab dia tolong dengan jujur dan dengan ikhlas. The last one is melaporkan kepada cikgu sekiranya menjumpai sesuatu barang yang berharga. Ini macam yang cikgu cerita tadi lah. Kamu pergi kantin, selepas itu kamu jumpa beg duit, kamu jumpa handphone, ada cikgu tertinggal. Jadi kamu ambil beg duit dan handphone tu, bukan bawa balik rumah. Kamu bagi kepada cikgunya, kepada cikgu bertugas supaya kamu tidaklah susahkan cikgu yang lain. That's all yang kamu tertinggal. Yang lain semua kita dah bincang tadi, betul tak? Cikgu cerita ni. Kita tengok cerita ni dulu. Ini Abu. Abu sorokkan beg Aiman. Lepas tu, cikgu masuk kelas. Sesiapa yang telah menyorokkan beg Aiman, sila berjumpa dengan saya di bilik guru. Lepas tu, apa? Okay, no problem.
OMG. Okey, cikgu balik. Oh, busy betul lah Kesha. Alright, no problems. Alright. So, Saya tak. Emak saya pergi pasar. Semua nak call emak saya. Emak tak. Nenek saya. itu Jadi handphone. saya dah lupa phone. Oh, tertinggal phone. Okey. Faham. Alright. So, ini cerita dia. Abu sorokkan beg Aiman and then apa yang Aiman Abu sorokkan beg Aiman. Lepas tu cikgu tanya, siapa yang sorokkan beg Aiman tu? Jumpa dengan saya dekat bilik guru. Apa yang Abu buat adalah, nampak ni Abu cakap apa? Selamat pagi cikgu, maafkan saya yang menyorokkan beg Aiman tadi. Baiklah cikgu, saya berjanji. Lepas tu cikgu cakap apa? Selamat pagi, perbuatan kamu ni salah. Kamu boleh dikenakan tindakan disiplin. Jangan buat lagi, dia kata. Apa Abu kata? Baiklah cikgu, saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Okey, dalam cerita ni, walaupun Abu ini salah, tetapi Abu ini jujur. Walaupun dia sorokkan beg Aiman, tapi dia jujur. Dia mengaku kesilapan dia. Walaupun kita silap, kita kena jujur. Okey? Jadi macam Abu, walaupun Abu silap, Abu sorokkan beg Aiman, tapi dia jujur. Dia mengaku silap dia dan dia tak nak ulang lagi. Okay, so the last one. Oops. This one. Yeah. Ni ada dua perkara jujur dalam ni. Pertama sekali, Alina meminjam buku cerita daripada Kumar. Nampak ni? This is Alina. Lepas tu ini Kumar. Alina pinjam buku cerita daripada Kumar. Okey. Lepas itu, selepas Alina habis baca kan, nampak tak? Ini Pavitra. Pavitra nak pinjam pula buku tu daripada Alina. Okey. Alina pinjam daripada Kumar. Lepas tu Alina tengah habis baca. Lepas tu Pavitra nak pinjam pula buku tu daripada Alina. Tapi buku tu buku Kumar. Tengok Alina kata apa? Alina tidak membenarkan Pavitra meminjamnya. Alina meminta Pavitra meminta kebenaran kepada Kumar dulu. Maksudnya, ya? Saya tak boleh tengok yang baca-baca yang tu. Tak boleh tengok, kenapa? Awak bacakan, tapi saya tak boleh baca. Ya ke? Tak nampak ke macam mana? Nampak. Nampak? Boleh nampak. Lah, ya ke? Tapi boleh nampak pixel saja. Oh, ya ke? Yang gambar itu kecil. Gambar macam awak cakapkan itu besar. Oh, faham. Oh, gambar saya besar, gambar yang ni kecil. Sebenarnya saya rasa Kesha tersalah pin tu. Kesha kena pin presentation, jangan pin muka saya. Macam mana? Macam ni, jap saya tunjuk kat Kesha. Saya ajak Kesha jap Saya share my entire screen jap. Okey. Jap Kesha nampak tak button ni? Jap ya. Tak boleh. Jap. Alright. Nampak tak button ni? Nampak tak yang cikgu punya cursor ni? Kan? Okey, kamu tekan pin dekat cikgu yang dekat tempat yang buku teks tu nanti. Tunggu kejap. Cikgu share balik. Alright. Okey, cuba tekan pin dekat buku teks punya tu. Boleh? Mana? Ni dekat buku teks tu mau pin. Tak boleh Itu saya tak boleh tengok. No, ya ke? Sayangnya. Okey, tak apa. Cikgu bacakan, okey? Alright, hello. Okey tak? Cikgu bacakan, okey? Kejap. Boleh nak change layout pun boleh. Change layout. Kalau change layout tu you sepatutnya you kena pin dulu cikgu punya presentation tu. Sepatutnya lah. Tapi cikgu tak tahu macam mana nak tunjuk kat kamu. Pin. Ada gambar pin. Boleh. Boleh. Alright, good. So nampak tak ni cerita dia? Alina pinjam buku dekat Kumar.
Selepas itu, lepas Alina habis baca, ini Pavitra. Pavitra pula pinjam buku dekat Alina ni. Tapi Alina tak bagi Pavitra pinjam sebab apa? Sebab Alina minta Pavitra minta kebenaran dekat Kumar dulu. Sebab itu buku Kumar. Jadi dalam situasi ni Alina jujur dengan Kumar. Sebab Alina pinjam buku dekat Kumar. Lepas dia habis baca, ada orang lain nak pinjam dengan dia. Tapi dia kata, sorry, saya tak boleh bagi. Kamu kena tanya Kumar dulu. Sebab ini buku Kumar. Maksudnya Alina dia jujur. Okey, selepas itu, Alina pulangkan buku dekat Kumar. Lepas tu masa rehat, Alina cakap terima kasih dan nak bagi belanja Kumar makan dekat kantin. Tapi Kumar kata apa? Kumar tolak sebab Kumar jujur dan Kumar ikhlas bagi pinjam. Kumar tak nak pun ganjaran dan hadiah. Jadi dalam cerita ni, Alina jujur sebab Alina dia tak bagi pinjam sebab bukan buku dia. Lepas tu Kumar pun jujur sebab dia tolak hadiah yang diberikan oleh Alina. Sebab dia ikhlas dan jujur. Okey. Itu saja. Cikgu nak bagi soalan ke kamu ni. Okey, cuba jawab. Amina mengaku kesalahan tidak menyiapkan kerja sekolah pada guru. Jujur ke tak? Jujur sebab dia mengaku. Walaupun dia tak siap tapi dia mengaku. Siu menyorokkan beg Ahmad dan tidak mengaku kesalahannya. Tidak jujur sebab dia dah buat salah tapi dia tak mengaku. Siti menjumpai telefon di kantin sekolah dan tidak memberikan kepada guru bertugas. Jujur ke tak jujur? Tidak jujur juga sebab dia tak bagi pun dekat cikgu. Kumar memberikan pertolongan kepada Anis tanpa meminta ganjaran. Jujur ke tak jujur? Jujur, betul. Sebab dia tak harapkan apa-apa hadiah pun. Dia jujur. Dan last sekali, Siti berbohong. Hello, sorry. Cikgu punya internet connection tadi ada masalah. Okay, last one. Siti berbohong mengenai kerja sekolah beliau kepada cikgu. Maksudnya dia jujur ke tak jujur? Jujur. Dia berbohong. Bohong tu maksudnya tipu. Tidak jujur. Tidak jujur. Dia tipu dekat cikgu dia pasal kerja sekolah. Jadi dia tidak jujur. So itu je yang kamu tertinggal. Yang lain semua sama saja. Kepentingan dan juga kesan buruk. Okay? So I hope that you understand. Nanti apa-apa boleh tanya. Alright. Have a good day. Stay safe. Okay? Bye. Bye-bye. Bye, cikgu. Bye-bye.
Send your location, focus on communicating. Time is the control. Allah, so please go. Personal, never can do. Cause I like you. What the fuck? Focus on communicating cause pa pa para pa 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 para pa pa. Pa 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 pa.